Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita sambung untuk sesi yang kedua. Okey, sesi yang kedua. Okey. Kita sambung yang berkaitan dengan definisi tu Okey, oleh sebab itu definisi yang tersebut iaitu yang pertama, ilmu yang membahaskan tentang pembahagian pusaka kepada ahli waris yang berhak, dan yang kedua, kaedah-kaedah pengiraan yang tertentu sehingga dapat menentukan bahagian setiap ahli waris. Okey, oleh sebab itulah buku ini dibahagikan kepada dua tajuk besar, iaitu yang pertama pemahaman al-fiqhu, dan yang kedua pengiraan al-hisab. Okey. Jadi dalam tajuk pemahaman kita cuma belajar berkaitan dengan fiqh faraid, fiqh faraid yang tidak melibatkan pengiraan. Cuma ada satu tempat saja yang ada pengiraan saja, yang dikecualikanlah daripada pemahaman, sebab dia tak boleh lari daripada tajuk tu. Okey, kemudian dalam tajuk pengiraan kita akan buat pengiraan, ataupun pertama sekali kita akan tahu cara nak mengira untuk mendapatkan bahagian bagi ahli waris yang berhak. Perkara-perkara lah dalam tajuk ni melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengiraan. Okey, kat sini kita mulakan dengan tajuk pemahaman dahulu. Okey, kita mulakan dengan at-tirkah ataupun harta peninggalan, muka surat 22. Okey, apakah at-tirkah? At-tirkah ialah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran, benda yang ada nilai yang boleh kita jual ataupun kita boleh tukar dengan benda yang lain. Jadi makna kat sini, benda yang tidak mempunyai nilai kebendaan seperti ilmu tidak dinamakan at-tirkah. Contoh, seseorang meninggal dunia meninggalkan ilmu psikologi. Adakah ilmu psikologi itu akan dibahagikan kepada ahli waris? Tidak. Sebab apa? Sebab ilmu itu tidak mempunyai nilai kebendaan. Okey, dan yang kedua, ia merupakan milik yang sempurna bagi si mati, milkutam bagi si mati. Milkutam bagi si mati. Tak kiralah dia milik tu dengan cara membeli sesuatu barang, ataupun orang memberi hadiah kepadanya, ataupun harta tersebut adalah warisan, ataupun dia dapat melalui warisan daripada ibu ataupun ayah contohnya. Okey, seterusnya ia merupakan harta yang halal. Harta pewaris ataupun harta si mati merupakan harta yang halal. Adapun harta yang haram, seperti duit riba semua, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Harta riba tersebut hendaklah digunakan untuk sesuatu benda yang dipandang hina. Contohnya membina tandas, membuat jalan, jambatan dan sebagainya. Itu kita guna dengan duit riba ataupun duit haram. Okey, itu adalah at-tirkah. Okey, kita kena ingat bahawasanya at-tirkah ni hendaklah kita mengambil kira semua harta milik pewaris. Tak kira lah, walaupun benda tu mempunyai nilai yang kecil pada pandangan kita. Contoh seperti pen, kopiah, selipar semua, kita kena dibahagikan secara faraid. Caranya kita kumpulkan semua benda milik pewaris dalam satu tempat. Tak kira pen semua, kita bubuh dalam satu tempat. Kita longgokkan, ataupun kita sediakan satu bilik, kita letak semua barang-barang milik pewaris.
Okey, jadi haram kita mengambilnya walaupun ahli waris sendiri, melainkan dengan izin oleh seluruh ahli waris yang berhak mendapat pusaka. Jadi ahli waris ni dia kena syarat, dia ada syarat. Ahli waris yang besar, bukan yang kecil ni. Ahli waris yang boleh tasarruf harta, yang boleh berurus niaga. Adapun ahli waris yang kecil, macam anak-anak yang masih kecil, yang mana walaupun mereka dapat harta pusaka, tapi mereka tak boleh menguruskan harta pusaka tersebut, melainkan kena ada orang lain yang menguruskan harta mereka. Pada ketika ini kita tak boleh langsung mengambil harta milik pewaris walaupun anak kecil tu memberi keizinan. Walaupun dia beri izin, tak boleh ambil sebab dia tak boleh menguruskan harta, masih kecil lagi. Tunggu dia dah besar, dah boleh uruskan harta, barulah kita boleh ambil apabila dia mengizinkan. Jadi kita kena tunggu dulu. Kalau nak ambil benda tu, barang tersebut, kita kena tunggu dulu sehingga anak tu menjadi besar. Ingat tu. Okey, kita sambung untuk sesi yang ketiga, insya-Allah. Wallahu a'lam.